Kalau ahli sunnah wal jamaah, Islam yang betul tak ada seorang pun kata lagu tu Nabi-Nabi ni berdosa, tak ada. Hak ni lah yang kita nak bahas ni. Apa maksudnya? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kalau dalam ayat Quran tu pun dia sebut dzam juga. Dan menggunakan perkataan ghufran ataupun pengampunan juga. Liyaghfira laka. Ni ghafara laka. Dalam hadis ni. Kedua-duanya memberi makna Allah mengampunkan. Mengikut zahirnya. Lepas tu dzam disebut sebagai dosa lah. Makna asal dia dari segi bahasa, maknanya dosa. Jadi apa makna ni? Pada zahirnya nampak macam Nabi-Nabi ni ada juga melakukan dosa. Jadi apa jawapan ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah tentang kekeliruan yang seperti ini? Yang pertama, jawapan dia maksud di sini ghafara laka ni, ghafara li ummatika. Allah telah mengampunkan dosa umatmu, bukan dosamu. Dosa umatmu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dalam ayat tu pun liyaghfira li ummatika. Mana untuk umat itu. Gitu. Itu jawapan yang pertama. Tetapi jawapan ini terlalu lemah. Tak betul, bahkan tak betul. Walaupun dalam setengah-setengah kitab tafsir ada menyebutkan begitu. Tetapi berdasarkan hadis-hadis dan pendapat jumhur mufassirin ahli tafsir, tak betul pendapat Al-Aghni ni. Bukan untuk umat, tidak. Tetapi berkenaan dengan Nabi, dah lah ni. Sebab itulah dalam Bukhari misalnya, dalam Bukhari ada disebutkan bila dibaca ayat ini oleh Nabi SAW di hadapan sahabat-sahabat dia, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bila tunggu ayat ni akan datang, insya-Allah kita akan jumpa kalau kita sampai ke situlah. Insya-Allah akan sampai. Mungkin lama lagi, pasal jauh lagi ni. Sahabat-sahabat pun kata, hani'an mari'an fama lana, tahniah, bertuahlah untuk engkau, tetapi apa pula untuk kami? Gitu. Bertuahlah untuk engkau. Maknanya dalam ayat tadi liyaghfira laka tu, sahabat-sahabat faham memang untuk Nabi, bukan untuk umat. Sebab tu dia kata bertuahlah engkau, tahniah untuk engkau, tapi apa pula untuk kami? Kalau maksud di situ untuk umat dah, apa makna dia kata? Gitu. Lepas pada tu dalam Bukhari dan dalam kitab-kitab lain pun dia sebut Allah SWT pun menurunkan ayat ini untuk beri berita gembira kepada orang-orang mukmin. Hak tadi tu khusus untuk Nabi, untuk orang mukminnya dia waktu ayat pula hak selepas tu, iaitu liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu ayatnya. Untuk orang mukmin Allah SWT nak beri berita gembira bahawa dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Itu berita gembira untuk orang mukmin. Adapun liyaghfira laka ma taqaddama tu, itu khusus untuk Nabi. Nabi pula tidak kata pula bila sahabat faham lagu tu, dia tidak kata apa mu faham lagu tu, tu untuk semua dah, bukan untuk saya saja. Dia tidak kata lagu tu. Ini menunjukkan fahaman tadi tidak betul, iaitu untuk umat ni tak betul. Bahkan itu untuk Nabi. Jawapan yang kedua, ini jawapan dikemukakan oleh Qadhi Iyad dan juga Syah Waliullah. Mereka menerima jawapan ini. Mereka kata dia pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah ni, dia ada beberapa peringkat. Yang pertama orang panggil maksiat. Yang kedua khata'. Ni mengikut dalam istilah ni, jangan kira bahasa. Yang ketiganya dzam, dosa. Dzam hak sebut dalam ayat Quran dan hak sebut dalam hadis ni. Kalau mengikut makna biasanya, makna dosa. Jadi mereka kata maksiat ni hak paling berat. Dzam ini tidak berat kedudukannya. Sebab itu dikatakan kepada Nabi hak beratnya maksiat. Sebab apa? Dia makna langgar di situ. Makna langgar di situ, derhaka di situ. Nombor duanya khata', berat juga. Nombor tiga ni baru dzam. Mana dzam ini ringan. Dalam
turutan tadi ringan, paling ringan. Yang memberi makna keaiban, kekurangan, kecacatan, kecederaan, ketelanjuran, yang memberi makna lagu tu dzam ni di sini. Bukan dengan makna dosa seperti dosa orang lain buat yang kita umumnya faham tu, tidak. Bagi mereka gitulah. Jadi dia puak-puak ni kata maksiat dan khata' ni tidak boleh berlaku kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Hak berlakunya iaitu dzam ada. Sebab itu atas dasar ni lah hak tadi yang sekumpulan puak-puak Asy'ariyah dia kata nabi-nabi ni boleh melakukan dzam, tapi dzam dengan arti lagu ni, bukan dengan arti dosa besar ataupun dosa seperti orang lain buat tu, dengan arti maksiat tu tak ada lagu tu. Dzam dalam istilah ni mana dia paling ringan. Sebab tu ya Asy'ariyah boleh terima tu. Dan Syah Waliullah begitu juga Qadhiyat dia boleh terima. Kita nak nafi lagu mana? Dalam Quran sebut dzam tu untuk nabi tu, tak boleh nafi hak tu. Jadi dzam ni makna bagi mereka paling rendah. Paling rendah. Tetapi mungkin orang akan mengkritik, orang akan katakan dalam Quran ada sebut innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah SWT mengampunkan dosa-dosa semua sekali. Bila kata semua sekali, termasuk dosa kecil, dosa besar. Makna perkataan di situ digunakan perkataan dzunub, dzam. Maknanya dzam ini boleh jadi dosa besar. Macam mana kita boleh kata dzam untuk nabi ni maknanya hak kecil pula? Sedangkan dalam Quran sendiri sebut innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa, termasuklah dosa besar. Bermakna dzam, perkataan dzam ni bukan untuk orang ringan saja, hak berat pun ada juga. Jadi istilah yang kamu guna tadi seseorangnya tak tepat, bercanggah dengan Quran ini. Mungkin ada orang kata gitu. Jadi jawapannya bagi pihak demo tu, dia kata dzam nisbah kepada nabi ni apabila dzam yang kita bandingkan dengan hak dua lagi. Kalau dzam ni disebut dzam saja boleh jadi dosa besar, ada dosa kecil pun ada. Tapi kalau dzam letak sekali dengan hak ni, maka dzam itu paling rendah. Gitu maksud dia. Mana dzam fi muqabalati al-ma'siyah, al-ma'asi wa fi muqabalati al-khata' gitu. Mana kalau kita letak depan hak tadi sekali, misalnya di satu tempat tu disebut maksiat, disebut khata', disebut dzam, maka dzam tu hak paling ringan. Tapi kalau sebut dzam saja boleh jadi ada belaka. Hak kita maksud sini dzam dinisbahkan kepada hak dua lagi. Itu pendapat mereka. Jawapannya, jawapan yang ketiga, hak disebut dzam ni pada nama saja, bunyi dzam itu, tetapi pada hakikatnya tidak dzam pun, bukan dosa pun. Tapi apa yang sebut dosa juga? Sebab ini termasuk di bawah kaedah hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Maknanya hak baik, kebajikan orang-orang abrar ni. Abrar ni orang-orang hak tinggi kedudukannya di sisi Allah. Masih lagi dikira sayyiat al-muqarrabin, kesalahan di sisi muqarrabin. Muqarrabin hak tinggi lagi daripada abrar. Bagi muqarrabin ni hak kebaikan dah kepada orang soleh ni, bagi dianya sayyiat lagi, tak molek lagi. Jadi nisbah kepada Nabi tu, hak tu walaupun kepada orang lain sebenarnya tidak dikira dosa kalau setara tu, tetapi kepada dia dipanggil dosa dah. Sebab apa? Tak sesuai dengan kedudukan dia, dengan taraf dia. Mengikut kaedah ni lah, sesuatu yang sudah dikira sebagai kebaikan dah kepada orang soleh yang biasa, rapat dah dengan Tuhannya kira. Tetapi bagi muqarrabin, orang yang dekat lagi dengan Tuhan, hak baik tadi masih lagi tidak baik, dia kira jahat lagi, dia kira tak molek lagi. Begitulah juga di sini. Apa yang disebutkan sebagai dzam kepada nabi-nabi ni sebenarnya tidak dosa, tetapi kepada dia tu dikira sebagai dosa. Kalau orang lain sebenarnya tak dosa lagi, kepada dia dah sudah dosa, sudah dosa. Tetapi kalau kita perhati nisbah kepada orang lain dosa, dosa dengan arti akan diseksa ke kana tu, dah. Jadi dia tu pun termasuk serupa dengan orang lain juga, bukan mukallaf juga.
tetapi oleh kerana tidak sesuai